Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada petang ini pulang kami akan membentangkan mengenai hikmah ke-19 dan hikmah yang ke-20. Saya Muhammad Hazan bin Muhammad Yusuf, bercita-cita ingin menjadi pegawai al-ihwal agama. Hikmah yang ke-19, iaitu janganlah kamu minta Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kamu daripada sesuatu keadaan agar Dia mempergunakan kamu dalam keadaan yang sebaliknya. Jika Allah hendakkan kamu, nescaya Dia akan mempergunakan kamu tanpa dikeluarkan daripada keadaan itu. Baik, kita lihat apa yang hendak dimaksudkan oleh hikmah tersebut, iaitu janganlah kamu minta Allah Subhanahu Wa Taala mengubahkan diri kamu sedangkan kamu berada dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang diredai syarak, sama ada hal yang berkaitan dengan dunia maupun hal yang berkaitan dengan agama. Hal ini berlaku kerana prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahawa kita janganlah meminta-minta Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada keadaan yang telah diredainya kepada keadaan yang lain, kerana prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita iktibar daripada hikmah ini, Syekh Zarruq berkata Allah minta 3 perkara daripada kita. Yang pertama, melaksanakan sesuatu perkara dengan hak ubudiyah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adanya perasaan tenang untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa takbir, tanpa kita rasa ingin nak bertukar-tukar pekerjaan ataupun kita menyibuk tentang urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditentukan kepada kita. Dan yang ketiga, supaya tidak diberi apa yang diminta dan ditegah kerehatan padanya. Artinya adalah kita sebagai umat Islam memang benar kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan bermakna apa yang kita doakan itu perlu disegerakan ataupun perlu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa atau tempat-tempat tertentu. Tetapi biarlah doa itu ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditegahkan juga kerehatan padanya, iaitu janganlah bila doa itu tidak dimakbulkan kita mudah berputus asa, tidak mahu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita hajatkan. Seterusnya, ciri-ciri ataupun tanda-tanda makrifat menurut golongan arifin. Ini adalah beberapa tanda orang yang sudah sampai makrifatullah, iaitu orang bujang tidak bercita-cita hendak berkahwin, orang berkahwin tidak bercita-cita hendak cerai, dan banyak lagi iaitu antara yang terakhirlah orang senang tidak bercita-cita hendak menjadi susah, iaitu mereka ini redha terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Baik, kita masuk kepada contoh situasi yang berkaitan dengan hikmah ke-19 ini, iaitu yang pertama, seorang yang belajar kuliah perubatan tetapi kemudiannya beliau nak bertukar kepada fakulti kejuruteraan kerana berfikir pada satu masa hari nanti dia boleh membina masjid dan pahala dia membina masjid itu lebih tinggi, lebih besar daripada pahala dia sebagai seorang doktor. Itu sebablah dia ingin bertukar pekerjaan daripada seorang doktor kepada kejuruteraan supaya dia dapat pahala yang lebih besar. Tapi sebenarnya bukanlah begitu. Ini adalah satu fahaman yang salah. Nombor 2, seorang muslimah
menjadi ustazah, kemudian menjadi pendakwah, sedangkan tarbiyah anak-anaknya diabaikan. Ingin dapatkan pahala yang besar, yang tinggi, menjadi pendakwah, tetapi dalam masa yang sama anak-anak mereka, tarbiyah anak-anak mereka tercicir dan sebagainya. Baik, itu saja pembentangan saya untuk pada petang ini. InsyaAllah keterangan ataupun penerangan mengenai situasi ini akan disambungkan oleh sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan yang telah dibentangkan oleh sahabat saya sebentar tadi, Muhammad Azwan, dan saya Zul Amin bin Muhdar. Cita-cita adalah untuk menjadi seorang pendidik, insya-Allah. Dan kita terus kepada penjelasan mengenai berkaitan dengan hikam yang ke-19, yang mana di sini kami sertakan 3 isi penting. Isi yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala mahukan setiap kerja dilakukan mengikut keadaannya, walaupun sebagai pegawai perubatan. Yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang kita lakukan, sama ada kita berada dalam sektor perubatan ataupun sektor seni bina, juru ukur dan sebagainya di atas dunia ini, semua pekerjaan-pekerjaan dan amalan yang kita lakukan tu adalah mampu memberikan kita pahala. Tidak semestinya kita berdakwah semata-mata, tetapi dengan menjalankan amal dan pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, maka itu akan memberikan kita pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana setiap perbuatan, setiap pekerjaan dan amalan itu mestilah pekerjaan yang baik, tidak melakukan pekerjaan yang haram. Yang kedua, mesti bersih hati, iaitu niat mesti ikhlas untuk berkhidmat kepada ummah dalam mencapai maslahat. Dan dimasukkan di sini adalah setiap pekerjaan kita mestilah dimulakan dengan niat yang ikhlas, kerana niat yang ikhlas tu punca kepada kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Yang di mana sebagai contoh, menjadi pegawai perubatan, kita menjadi pegawai perubatan ini merupakan satu pekerjaan yang amat mulia, kerana kita membantu orang yang sakit, orang yang sangat memerlukan, orang yang cedera. Maka ini adalah satu pekerjaan yang amat mulia, di mana dengan niat yang ikhlas, maka jika kita membantu orang yang memerlukan ini, maka itu adalah pekerjaan yang amat mulia dan Allah memberikan pahala yang sangat besar. Yang penting adalah niat yang ikhlas dalam kita melakukan setiap amalan. Yang ketiga, jangan menjadikan niat sebagai sumber untuk mendapat penghormatan pahala. Berniatlah dengan baik dan suci daripada sebarang kecelaan, sehingga betul-betul mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memanglah benar, niat ni merupakan niat adalah suatu benda yang penting, tapi yang pahala ni adalah salah satu daripadanya. Kerana dengan niat yang betul, kita bukan hanya dapat penghormatan pahala saja, malah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mafhumnya, barang siapa yang mengerjakan amal salih baik lelaki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan kita pergi kepada hikam yang ke-20. Hikam yang ke-20, apabila cita-cita tinggi orang yang menuju ke hadapan Allah ingin berhenti ketika terbuka baginya sebahagian yang gaib, ia segera diperingatkan oleh suara hakikat bahawa itu bukan tujuan, dan teruskanlah berjalan ke hadapan. Demikian pula tiada kelihatan baginya keindahan alam, melainkan ia diperingatkan oleh hakikatnya bahawa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga kamu menjadi kafir.
Mafhum daripada hikam yang ke-20 ni adalah jangan sesekali terpedaya dengan pencapaian prestasi ibadah dengan merasa sudah cukup atau telah sampai kepada matlamat, apatah lagi apabila digoda dengan sedikit kemewahan. Sebaliknya, teruskanlah ibadah hingga ke hujung usia. Ini adalah kerana semua kemewahan merupakan fitnah belaka. Kita sebagai orang yang sedang berada dalam jalan menuju kepada Allah SWT, janganlah kita sesekali berasa puas dengan ibadah kita dan merasa memenai dengan apa yang telah kita lakukan. Malahan kita mestilah sentiasa mempertingkatkan lagi amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah ulasan daripada saya. InsyaAllah akan disambung oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlan Ahmad. Cita-cita nak jadi seorang guru. Jadi saya akan teruskan pembentangan sahabat saya dan masih lagi berada pada hikam yang ke-20. Okey. Iktibar hikmah yang ke-20 ni, dalam hikam tersebut ada menyatakan tentang ayat innama nahnu fitnatum fala takfur, yang bermaksud sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kufur. Jadi ayat tersebut Syekh Zarruq rahimahullah taala berkata, ayat ini maksudnya ayat ini sebagai ujian bagimu, sama ada kamu berhenti bersama-sama kami kerana kamu dihijab daripada Tuhan kami, atau kamu menanti kurniaannya, iaitu kurniaan Allah, lantas mensyukuri nikmat Allah SWT. Sama ada kamu berhenti bersama-sama kami, bermaksud kita berhenti bersama-sama dengan ujian tersebut lah. Contohnya macam kita diberi kemewahan ke apa kan. Jadi benda tu kita terhenti daripada terus berjalan kepada Allah. Maka ini adalah satu ujian yang akan dihadapi atau dialami oleh orang-orang yang akan berjalan menuju kepada Allah. Sama ada berbagai-bagai jenis ujian lah, kemewahan, kemuliaan, karamah-karamah dan sebagainya. Seterusnya iktibar seterusnya dikatakan seorang hamba itu dapat mendekati Allah hanya kerana taufik dan kurniaan-kurniaan daripada Allah. Maknanya kalau tanpa taufik dan yang daripada Allah, kita tidak mungkin akan dapat dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu yang bawah tu dia kata anggota-anggota seperti lidah, mata, telinga, tangan dan kaki yang digunakan untuk beribadat kepada Allah merupakan pemberian daripada Allah. Lidah contohnya, lidah yang kita gunakan untuk bersyukur, lidah untuk digunakan untuk baca Al-Quran, itu adalah pemberian daripada Allah. Mata juga kita digunakan untuk memandang benda-benda yang baik, memandang Al-Quran, itu adalah pemberian Allah. Telinga kita guna untuk dengar azan, nak pergi masjid, dengar bacaan Al-Quran. Tangan kita guna untuk tulis, menulis buku, menulis penulisan ilmiah. Dan kaki kita gunakan untuk pergi ke kuliah, pergi ke masjid, surau dan tempat-tempat yang baik. Semuanya adalah kurniaan ataupun pemberian daripada Allah. Jadi segala-galanya adalah pemberian daripada Allah. Oleh itu setiap kali seseorang hamba itu menggunakan nikmat-nikmat tersebut, maka semakin banyak pula hak Allah yang harus dipenuhi. Seterusnya kita tengok pada slide yang terakhir. Sebagian sufi berkata berhentinya golongan murid, iaitu murid ataupun salib, lebih bahaya dari lemahnya. Hal ini kerana lemah boleh dikuatkan dengan taubat sungguh-sungguh disebabkan cuai. Inilah kunci segala penghalang dan hijab. Jadi maksudnya sini kalau orang yang lemah ni dia bertaubat, maka akan dinaikkan darjatnya. Tapi apabila golongan salib ataupun murid dia berhenti, maka darjatnya akan terhenti di situ saja. Seterusnya bukti kesolehan, ketakwaan dan kewalian seseorang itu adalah istiqamah terhadap syariat Allah SWT zahir dan batin,
Dan sesungguhnya siapa yang sanggup bertahan dan dengan istiqamah tersebut, maka itulah ciri-ciri wali Allah yang sebenar. Sekian, terima kasih.